Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven selaku pengacara anda dan bersama juga dengan Cikgu Nur Faiza bagi mata pelajaran Matematik tingkatan 4. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan. Okey, boleh. Okey, so kita teruskan tentang plot batang dan daun dan juga plot titik. Okey, baik. Okey, pertama kita lihat jadual. Jadual menunjukkan masa rawatan pergigian dalam minit yang diberikan kepada 14 orang pesakit oleh seorang doktor gigi. Okey. Wakilkan data itu dengan plot titik dan plot batang dan daun. Di sini ada dua arahan di sini. Plot titik dan plot batang dan daun. Seterusnya, arahan ketiga. Berikan justifikasi kepada kesesuaian perwakilan data ini. Ini merupakan sumber daripada buku teks Matematik tingkatan 1. Inilah matematiknya, Sean. Dia akan ada hubungan daripada rendah sehingga ke menengah atas. Okey. So, katalah kita ada satu set data seperti ini untuk 14 orang pesakit. Daripada set data ini, kita akan kelaskan atau kita akan wakilkan dalam plot titik. Okey, bagaimana nak membina plot titik dengan tepat, murid saya? Okey, pertama, ini bilangan data dan bila kita nak melukis plot titik, langkah pertama murid kena ingat tentukan nilai minimum. Mana yang paling kecil? So di sini saya dah bulatkan 17 adalah yang paling kecil. Jadi bila nak melukiskan graf, kita akan buat skala dalam bentuk seragam seperti ini. Jadi murid tak boleh lompat-lompat. So kalau jadi 17, 18, 19 mesti dalam bentuk seragam. Apabila menggunakan kertas graf, tak kisah soalan apa pun, Sean. Grafnya mesti seragam. Itu yang pertama. Kedua, mesti menggunakan pembaris. Tidak boleh guna tangan. Dia tak boleh. Kena guna pembaris dan pensel lah. Okey. So, apa yang saya nak berkongsi, nanti Sean pun boleh tunjuk dan murid saya di studio dan di rumah juga boleh buat sekali. Okey. Kalau kata 17, kita ada 17, maka kita akan letakkan satu titik di situ, 17. Itu yang bermakna plot titik. Sebab dia melibatkan titik. Kemudian katalah kita ada nilai 23. Di mana kedudukan 23? 23 adalah di sini. Jadi, kita akan dapat satu titik lagi di sini. Dan kita akan buat seterusnya. Jadi, apa kata saya minta murid saya di studio dan juga Sean mungkin nak cuba membuat plot titik bersama dengan murid di rumah dan di studio. Boleh je, Cikgu. Jom kita buat. Okey. 17. Mulakan 17. Seterusnya kita ada 23. 23. Okey, seterusnya kita ada 24. 24. Kemudian kita ada 24 lagi satu. 24. Okey, kita dah tanda saya tanda 24. Okey. 24. Kemudian kita ada 22. 22. 21. 21 dah tanda ke tadi, Sean? Belum lagi, Go. Okey, 21. Okey, baik. Okey, 17 kita dah tanda. Kemudian kita ada 24. 24. Kemudian kita ada 21. 21. Kemudian 25. 25. Okey, baik. Tengok macam mana Sean melukis. 23. 23. 24. 24. 22. 22. Okey. Kemudian 25. 25. Dan 23. Saya rasa murid pun tengah menjawab. Sean dah selesai. Murid saya di studio dan di rumah bagaimana? Kalau dah selesai boleh angkat tunjuk di skrin. Kita nak tengok jawapan murid. Semua kita dah nampak dengan jelas Sean punya jawapan dan juga murid. Sekarang kita nak lihat betul ke tidak jawapan Sean dan murid. Okey. Jadi inilah hasilnya dan bila kita akan plot, kita akan dapat seperti ini. Jadi semuanya sama. Kalau Sean lihat antara 17 sehingga 25, manakah yang paling tinggi? Yang banyak keluar. Yang banyak adalah 24, Cikgu. Okey, jadi semuanya sama dengan murid saya. Disebabkan semua betul, Sean. Apa kata kita bagi stiker dekat murid saya? Boleh je, Cikgu. Cikgu nak bagi berapa stiker, Cikgu? Okey, kita bagi seorang 2 stiker. Seorang 2 stiker. Baik, Cikgu. Okey. Sementara kita tunggu Sean untuk lekatkan stiker, kita teruskan kepada slide seterusnya, iaitu plot batang dan daun. Okey, murid saya. Untuk plot batang dan daun,
masih menggunakan data yang sama. Tapi bagaimana diwakilkan dalam plot batang dan daun? Perkara pertama adalah murid kena bahagikan batang, daun. Ingat, kan kalau kita ada pokok, kita ada daun. Daun itu adalah sehelai-sehelai. Maksudnya single number. Maksudnya rumah sah. Kemudian kita ada nilai minimum kita iaitu 17. Okey, bagaimana kita nak tengok 17 itu ditulis dalam batang dan daun? 17. Rumah puluh adalah nilai 1. Rumah sah adalah 7. Jadi lukisannya adalah seperti ini. Datanya dilukis seperti ini. Kemudian seterusnya kita ada 23. Bagaimana 23 itu ditulis dalam plot batang daun? Jadi 2 akan duduk di bahagian batang, manakala 3 akan duduk di bahagian daun. Okey, saya minta murid saya di studio dan di rumah cuba melukis atau menulis nata yang diberi. Okey, Igu. Saya cuba. Tuan nak cuba juga? Cikgu nak cuba, Igu. 23 dah. Okey, cuba saya tuliskan 23, Igu. Tak apa. Sean tulis sebelah-sebelah pun tak apa. 3. Okey. 3. Okey. Kemudian kita ada 24. Tulis 4 saja di sebelah 3. Okey. Kemudian kita ada 24 lagi. Okey, baik. Kemudian kita ada 22. 22. Alamak, Cikgu. Sepatutnya dekat sini kan? Saya boleh tulis dekat sini pun boleh? Saya nampak. Okey, saya rasa boleh, murid pun. Okey, kalau murid yang dah siap, boleh tak murid angkat jawapan, Sean? Sementara Sean tengah buatlah. Okey, boleh, Cikgu. Ada yang dah siap ke? Sangat mudah. Okey, saya nampak Alia. Kritika. Okey, alright. Okey, keempat-empat murid saya dah berjaya menjawab, Sean. Okey. Oh, bagus mereka. Okey, sebenarnya kalau kita tengok dengan apa yang Sean tulis, dengan murid saya tulis, kedua-duanya adalah betul. Okey. Tapi bila Sean tulis kita ikut urutan nombor. Betul tak? 3, betul. 4, 4, 2. Okey, daripada situ murid saya kena ingat, bila plot batang dan daun, selepas habis macam Sean tulis, kita tulis semula dalam urutan menaik seperti ini. Okey, maknanya walaupun saya dah salah tulis kedua macam ni, nanti saya akan tukar balik kita akan susun semula mengikut urutan menaik. Dan kita ada kekunci di sini, bermakna 16 itu 16 minit. Kalau 17 itu bermaksud 17 minit. Kalau di bawah 21 itu bermaksud 21 minit. Boleh angkat lagi sekali tak murid saya jawapan murid saya sekarang? Tadi Alia yang pertama. Okey. So kalau murid nampak, Syah nampak semuanya betul. Sama, Igu, betul. Ya. Dan Alia saya nak bagi 2 stiker, yang lain 1 stiker. Sebab Alia orang pertama yang menjawab. Okey, baik, Igu. Maknanya Alia dapat 2 stiker, yang lain dapat 1, Igu. Okey. So kalau kita lihat ini, inilah hasil 2 jenis plot. Titik dan plot batang dan daun. Yang mana set datanya adalah sama. Dan apa yang kita justifikasi, plot titik dan plot batang dan daun sesuai digunakan untuk menunjukkan taburan masa rawatan pergigian dari 17 minit sehingga 25 minit. Ini justifikasi kita, Sean. Okey. Seterusnya, kenapa kita perlu belajar daripada ini? Sebenarnya daripada plot ini, kedua-dua jenis plot ini memudahkan kita untuk mencari nilai-nilai atau data-data. Senang cakap, membaca data. Okey, daripada plot titik dan plot batang dan daun, kita dapat mencari julat. Julat itu apa? Nilai tertinggi tolak nilai terendah. Jadi daripada sini 25 tolak 17 kita dapat 8. Okey, kenapa 25? Sebab paling tinggi adalah 25. Paling rendah adalah 17. Di situ. Selain itu, kita juga dapat mencari nilai mood. Mood adalah kekerapan yang paling tinggi. Cuba murid meneka. Apakah nilai mood? Cuba murid tulis dekat mini whiteboard sekarang. Siapa cepat dapat 2 stiker. Siapa yang cepat? 2 stiker tu banyak. 2 stiker. Okey, Alia lagi nampaknya. Okey, dan betul. Moodnya adalah 24. Maknanya 2 stiker untuk Alia, Igu? 2 stiker untuk Alia. Okey, baik. Okey, seterusnya daripada mood, kita boleh mencari median. Bagaimana nak mencari median, murid saya? Sebenarnya median, sebelum nak mencari median, Sean, kita ingat balik yang kita dah belajar masa menengah rendah. Kita mesti susun dalam kedudukan meningkat, menaik. Maksudnya dari nilai kecil sampai nilai besar. Sebab itu, plot batang dan daun kita susun dalam urutan menaik. Bila kita median adalah di tengah-tengah.
kita ada 14 data. Ya. 14 bila dibahagikan dengan 2, 7. Ya. Jadi saya kongsi dengan murid saya di rumah, di studio bagaimana nak menentukan median dengan mudah. Okey, kita potong 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik. Di belakang pun kita potong juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nilai tengah-tengah kita adalah di sini. Bukan 3 tetapi 23. Jadi bila kita tambah 23 tambah 23 bahagi dengan 2 dan kita dapat mediannya 23. Oh. Jadi tak perlu menulis semula, cuma baca daripada plot batang dan daun. Lagi cepat lah. Ya, lagi cepat. Okey, seterusnya kita juga boleh mencari nilai min. Okey. Bagaimana nak mencari nilai min? Murid dah belajar semasa menengah rendah. Nilai min adalah jumlah semua data dibahagikan dengan bilangan data. Jadi daripada sini kita kira kita akan dapat min kita adalah 22.71 Sean. Hanya menggunakan kalkulator sahaja. Okey. Selain daripada 4 nilai ini, kita ada nilai lain yang kita boleh cari. Okey, contohnya daripada plot titik dan plot batang dan daun, kita juga dapat mencari nilai kuartil pertama, iaitu kita susun. Murid dah belajar. Daripada sini, kuartil pertama murid akan dapat 22, manakala kuartil ketiga murid akan dapat 24. Bila dah dapat kedua-dua nilai kuartil ini, murid boleh mencari julat antara kuartil, iaitu Q3 tolak Q1. Dan dapat jawapannya adalah 2. Dan selain itu, nampak tak? Satu jenis data saja. Boleh tanya pelbagai jenis soalan. Selain itu, kita ada variance. Bagaimana nak mencari variance? Variance kita menggunakan formula seperti ini. Nampak tak? Bila ada formula ini, kita akan melibatkan nilai min. Jadi, bila kita ada nilai, nak mencari variance, murid kena membina jadual. Okey, tanpa buang masa, saya minta murid membina jadual sekarang. Sekejap saja. Kalau X itu 17, bermaksud X kuasa 2 akan jadi 17 kuasa 2. Okey, cikgu saya tekan kalkulator ego laju-laju. Ya, 17 kuasa 2. Kuasa 2 saya kira. dapat 17 kuasa 2 dapat berapa? 289. Kalau 21 kuasa 2? Kalau 21 kuasa 2 ego, 21 kuasa 2 sama dengan 441. Ya. Dan tanpa buang masa Sean, inilah hasilnya apabila dikuasa-duakan. Dan saya rasa murid tengah mengira. Dan sekiranya murid dah dapat nilai variance, boleh tak murid tuliskan berapa nilai variance yang murid dapat? Tulis terus nilai variance. Nilai variance menggunakan formula yang cikgu tunjukkan. Ya, menggunakan formula di sini. Okey. Tengok, nampak murid tengah mengira. Sebab ini jalan kerjanya agak panjang. Tapi murid kena faham, dia ada hubung kait dengan nilai min. Sebab itu saya kata min sangat penting untuk murid mencari nilai tersebut. Kalau nilai min itu salah, dia akan mengganggu nilai variance dan juga sisihan piawai. Sebab tu kita ada tak murid yang dah dapat nilai variance? Kritika ke? Kritika dah dapat. Jadi kita tengok. Ya, betul seperti. Jadi kritika 2 stiker. Okey, dan kita akan dapat variance seperti ini. Bila kita dapat variance, murid saya, automatik kita dapat mencari nilai sisihan piawai, iaitu punca kuasa 2 kepada variance. Dan sisihan piawai kita adalah 2.063. Jadi, untuk semua murid saya di rumah, di studio dan juga Sean, inilah set-set data. Daripada set data, kita dapat mencari pelbagai jenis nilai. Dan kita boleh selesaikan soalan dengan mudah sekiranya kita memahami bagaimana nak membaca data dengan tepat. Ya, betul. Dan sekarang kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di slot menengah atas di Didik TV KPM.